السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Syukur kita kehadrat Allah atas limpah kurnia nikmat, hidayah, petunjuk, inayah yang tidak putus-putus kepada alam ini dan segala isinya. Maka dapatlah kita berhimpun pada pagi ini di rumah Allah 9 Muharram ini untuk sama-sama mendengar ayat-ayat daripada kitabullah, beberapa petikan sunnah Rasulullah SAW, khasnya pada bab mengingati kematian. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mula melihat isi kandungan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, atau nama kitab asalnya dalam bahasa Arab At-Tazkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Tazkiratu bermakna peringatan, tazkirah ya, peringatan berhubung kait dengan hal ehwal kematian dan juga urusan atau tanda-tanda hari akhirat, hari kiamat. Ada beberapa bab yang penting, antaranya ialah mulakan dengan larangan terhadap umat Islam, terhadap seorang yang beriman daripada berdoa mengharapkan kematian apabila ditimpa cubaan, atau juga cubaan kehidupan, kesusahan dan sebagainya. Kita dilarang daripada meminta kematian. Jadi teks asal dalam bahasa Arab itu tuan-tuan boleh dapatkan melalui laman web ya, Maktabah Waqfiyah, sebuah laman web yang menghimpunkan kitab-kitab dalam bahasa Arab. Jadi bagi yang mempunyai kitab dalam bahasa Melayu, boleh merujuk ya pada masa-masa yang akan datang. Kadang-kala kita dapat menghayati dengan lebih mendalam apabila kita membaca teks yang asal dan melihat terjemahan secara bersama. Dan dengan itu mudah-mudahan tujuan dan matlamat asal penulis kitab ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, disertakan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka akan sampailah matlamat-matlamat dan petunjuk-petunjuk yang ingin disampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu al-'abdu al-faqiru ila rabbih wa nafsilu min dhanbih ar-raji rahmat rabbih. Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi, thumma al-Qurtubi ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin ajma'in, amin. Al-Imam Al-Qurtubi adalah suatu nama yang besar, suatu nama yang tidak asing lagi, yang menulis banyak sekali kitab. Yang paling penting adalah apa yang selalu kita rujuk dalam berhubung kait, perkara-perkara yang berhubung kait dengan hukum hakam Al-Quran, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, iaitu himpunan pada hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran. Kita semua tahu bahawa Al-Quran itu bukan
segala-galanya berhubung kait dengan hukum hakam. Ada yang berhubung kait dengan persoalan akidah, ada berhubung kait persoalan akhlak, ada berhubung kait tentang sejarah, tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menjadi pengajaran. Ada yang berhubung kait dengan jawapan-jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala, respon-respon yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui wahyu, yakni melalui Jibril alaihi salam, untuk menjawab sesuatu peristiwa yang terjadi ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pengajaran, menjadi panduan dan pedoman kepada kita. Tetapi banyak juga di kalangan Al-Quran itu Allah merupakan hukum hakam, hukum hakam fiqh yang dihimpunkan, ditulis, dihuraikan oleh para mufassirin dalam kitab-kitab tafsir ayatil ahkam, tafsir hukum hakam. Jadi salah satu yang paling besar, paling penting ialah Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Itu sekadar makluman umum. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Surah Taha ayat 74 hingga 70. Ini ayat pertama yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir di dalam kitab Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Firman Allah Ta'ala, maksudnya sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka baginya itu Jahannam, yang dia tidak akan mati di dalamnya dan tidaklah pula ia hidup di dalam. Allahu Akbar. Jadi Allah memilih perkataan mujriman di sini. Berdosa dalam arti kata dia melakukan jarimah. Jarimah ini biasanya perkataan yang digunakan merujuk kepada jenayah, kepada perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keji yang merupakan kemungkaran, merupakan jarimah, jenayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang tidak bertaubat dalam melakukan perbuatan ini lalu dia mati dalam keadaan ini, dia dipanggil pulang bertemu Allah dalam keadaan tidak bersedia, dalam keadaan dia tidak mahu pun mati, tidak pernah dalam kehidupannya itu mempersiapkan diri untuk kematian, apatah lagi kedatangan kematian itu tiba-tiba, maka dia diberikan Jahannam, azab yang tidaklah dia hidup dan tidaklah dia mati di dalam. Dan barang siapa yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman dan dia telah beramal saleh, maka baginya kedudukan darjat yang tinggi, ad-darajatil ula, darjat-darjat yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang baik di sisi Allah, yaitu syurga-syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Dan itulah ganjaran bagi mereka yang membersihkan diri. Tazakka, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjayalah orang yang menyucikannya, yakni menyucikan jiwanya, dan telah rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Sesungguhnya aku, kata Imam Qurtubi, telah bercadang untuk menulis suatu kitab yang ringkas yang menjadi peringatan kepada diriku dan menjadi amal soleh selepas kematianku di dalam mengingati perihal kematian. Itu juga dalam memperingati
Al-ihwal seorang yang mati, bagaimana keadaan orang yang mati, dan mengingati tentang hari mahsyar, di mana selepas mati manusia dibangkitkan, bangkit qiyam, pada hari kebangkitan, yakni yaumul qiyamah, hari dibangkitkan, dan hari dihidupkan. Manusia itu dihimpunkan, dibalas dengan syurga, dibalas dengan neraka. Itu juga tujuan aku menulis kitab ini, kata Imam Qurtubi, adalah untuk menghimpunkan hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang al-fitan. Al-fitan ini merujuk kepada senario, suasana, fenomena, kejadian, keadaan di akhir zaman, pada ketika kemusnahan alam ini semakin hampir dan qiyamah itu hampir, maka berlaku asyrat, berlaku fitan dan asyrat. Apa itu fitan? Fitan ialah fitnah-fitnah. Kalau muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian membuka kitabul hadis, Bukhari, Muslim, Sunan Sittah, semuanya ada menceritakan tentang al-fitan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sendiri banyak menceritakan tentang al-fitan. Maka siapakah kita ini untuk kita tidak memberi perhatian pada perkara ini? Sedangkan para sahabat Nabi SAW 1436 tahun yang lalu pun, apabila diberitahu tentang hadithul fitan, hadis-hadis fitan ini, merasakan begitu hampirnya kiamat. Apabila Nabi menceritakan tentang Dajjal, mereka merasa seolah-olah Dajjal itu ada di balik-balik pokok tamar itu. Betapa realnya, betapa bersungguh-sungguhnya Nabi menceritakan, betapa berkesannya penyampaian Nabi SAW, sehingga kan apabila sahabat mendengar tu, seolah-olah Dajjal itu berada di balik pokok kurma ini. Begitu hampirnya sekali. Jadi Imam Al-Qurtubi menghimpunkannya daripada hadis-hadis, pengajaran-pengajaran, kata-kata para imam, para ulama, dan segala riwayat-riwayat yang disampaikannya, dan dinamakan kitab itu At-Tazkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Mudah-mudahan kitab ini memberi manfaat kepada kita, ya. Entah lagi pada hari 9 Muharram, 10 Muharram ini kita dianjurkan untuk melakukan puasa, ya, puasa sunat Tasu'a dan Ashura. Mudah-mudahan dengan mendengar hadis-hadis ini, insya-Allah, dan pada kuliah-kuliah yang akan datang, kita akan bersemangat untuk melakukan amal taqarrub kepada Allah. Daripada kita rasa 50-50 nak berpuasa tak puasa, so, hari Ahad ni banyak kerja ni, banyak aktiviti, maka dengan mendengar pengisian-pengisian ini, insya-Allah jadi 70-30, puasalah aku, tak tahu kematian tu bila. Begitu, ya, contohnya. Mudah-mudahan. Babun nahyi an tamanni al-maut wa ad-du'a bihi bi dhurrin nazala fil mali wal jasad. Bab yang pertama pada menyatakan tentang larangan daripada mengharapkan kematian, dan juga larangan daripada berdoa supaya dimatikan akibat kemudaratan, cubaan yang menimpa seseorang, terutamanya pada perkara yang berhubung kait dengan harta benda ataupun tubuh badan, yakni kesihatan dan sebagainya. Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala, dalam sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dharrin nazala bih, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Pada Anas berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah ada salah seorang daripada kamu ini yang mengharapkan kematian. Apabila ditimpa sesuatu cubaan, kesusahan, suatu masalah, lalu dia mengharap
Kenapalah aku tak mati? Bukankah baiknya kalau aku ini mati? Sekiranya dia terlalu berat sangat ujian hingga dia terpaksa juga memohon kematian, dia rasa terlalu berat, nak sangat-sangat memohon kematian, maka hendaklah dia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu baik untuk aku. Hidupkanlah aku, Ya Allah, sekiranya kehidupan itu baik untuk aku. Dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk aku. Dalam hadis yang lain, La yatamannayanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Janganlah seorang itu mengharap kematian atau berdoa supaya dimatikan sebelum datang kematian. Ini kerana apabila seseorang itu telah mati, maka terputuslah amalannya. Sedangkan seorang mukmin itu tidak bertambah baginya akan kehidupan ini melainkan kebaikan. Betapa Nabi SAW diutuskan sebagai rahmat. Sebab itu Nabi suruh beriman. Hidup sebagai beriman ini tidak pernah ada ruginya. Hidup sebagai beriman ini tidak bertambah pada seorang beriman itu melainkan kebaikan. Was'alullah al-afiyah, la tatamannaw liqa' al-adu, kata Nabi. Jangan kamu berharap berjumpa dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fathbutu was'alullah al-afiyah. Apabila kamu tak dapat elak, terpaksa berjumpa dengan musuh juga, musuh dah mari dah, fathbutu, hendaklah kamu teguh was'alullah al-afiyah, dan mohonlah kepada Allah keafiatan. Jadi nampak macam bercanggah. Macam mana kalau teguh itu boleh datang afiah? Bukan kena lari ke sepatutnya? Kan? Kalau ikut afiah tu, selamat. Kita faham afiah tu selamat kan? Selamat sejahtera. Kena lari lah. Tapi Nabi kata fathbutu, tetap teguh pendirian kamu, iman kamu, kedudukan kamu, posisi kamu. Kamu tak mengharapkan musuh, tapi kamu tetap pendirian kamu, tetap teguh. Terpaksa berhadapan juga, was'alullah al-afiyah, mohon keafiatan. Berarti keafiatan dalam konteks seorang beriman itu ialah baiknya keadaan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia terpaksa berhadapan kesusahan. Kerana para sahabat, para khulafa' rasyidun, kesemuanya meninggal dunia dalam keadaan yang akibat perbuatan musuh, yang dibunuh, yang dikenakan bermacam-macam serangan, tapi mereka tidak mengubah pendirian, tidak lari, mereka tetap pendirian, kerana mereka tahu apakah maksud afiah di sisi Allah dan apakah maksud afiah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak guna kamu itu panjang umur tetapi dalam keadaan rosak amal ibadahnya, akidahnya, kehidupannya, integritinya rosak, tidak guna. Jadi yang dikehendaki ini ialah dalam keadaan yang afiah, selamat, ya, sejahtera. Berkata Al-Bukhari, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fal'allahu an yazdada khairan wa imma musian fal'allahu an yasta'tib. Janganlah salah seorang kalian mengharapkan kematian kalau ia orang baik, masih mampu untuk menambah kebaikan. Dan sekiranya dia seorang yang jahat, mudah-mudahan dia sempat untuk bertaubat terlebih dahulu. Yasta'tib. Janganlah, maknanya kalau orang tu pun tidak dibenarkan memohon kematian untuk diri dia, padahal itu diri dia sendiri. Bolehkah kita mendoakan kematian untuk orang? Boleh tak? Oi, dia ni budak ni nakal sungguh, kenapalah kau tak mati daripada itu bukan sifat orang beriman. Kita tengok Imam Bukhari menjelaskan
Sekiranya dia seorang yang baik, insya-Allah mudah-mudahan bertambah kebaikan. Kalau dia ini nakal, degil, jahat, mudah-mudahan dia sempat bertaubat. Sebab itu kita kadang-kadang kita melihat orang yang ketika mudanya itu degil, luar biasa, tiba-tiba jadi sesuatu dalam kehidupan dia, ditimpa sesuatu dalam kehidupan dia, ujian-ujian kehidupan, maka dia berubah. Kerana yang berdoa untuk dia ini bukan mak bapak dia saja. Mungkin atuk dia pun berdoa untuk dia, kita tak tahu. Atuk dia yang telah kembali di sisi Allah, nenek dia ni, mungkin orang yang soleh, mungkin orang yang baik, orang yang dekat, minal muqarrabin. Setelah mereka meninggal dunia, adakah mereka sudah tiada sebarang hubungan lagi, kan? Mereka diperlihatkan tentang keadaan keluarga mereka, anak-anak mereka dan cucu mereka, dan mereka boleh berdoa kepada Allah. Sekiranya mereka ni orang yang soleh, solehah, mereka berdoa untuk anak cucu mereka. Jadi kita sentiasa optimis dalam melakukan dakwah, melakukan usaha-usaha memperbaiki diri kita dan masyarakat, entah lagi keturunan kita, saudara mara, jiran tetangga kita. Sentiasa optimis, kerana kita tahu kematian itu pasti, tetapi bila masanya tiada yang tahu. Mudah-mudahan la'allahu an yasta'tib, yakni sempat untuk dia memohon taubat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengharapkan kematian, kerana huru-hara kematian itu sangat dahsyat. Kematian itu adalah huru-hara. Kita pernah menyebut beberapa bulan yang lalu tentang sifat kematian. Kematian itu suatu yang panas, suatu yang sifatnya itu amat perit, pedih, panas, ya, kontang sifatnya, kering, suatu yang pedih sehingga tidak dapat bernafas, lemas. Wal'iyazu billahi min dzalik. Seperti bulu-bulu kambing yang basah, apabila seorang itu mengambil besi yang dipanggang, besi yang merah itu dicucuk ke dalam bulu-bulu kambing itu, lalu direntak, melekat bulu-bulu, rentak, rentapan nyawa itu ditarik daripada tubuh badan. Jadi jangan kamu mengharapkan, kerana kematian itu adalah suatu huru-hara, suatu chaos, ya, suatu huru-hara, kecelaruan, sehingga tidak dapat berfikir lagi manusia dalam kematian, dalam keadaan kematian. Lalu datanglah syaitan, lalu datanglah iblis, datanglah segala cubaan untuk memurtadkan dia pada ketika itu. Sungguh termasuk kebahagiaan jika seorang hamba itu panjang usianya sehingga Allah menambah kesedaran. Inna minas sa'adati an yatula umrul 'abdi hatta yarzuqahu Allahul inabah. Sementara kamu hidup ini, berusahalah untuk kembali bertaubat. Kesalahan yang pernah kita lakukan pada ibu bapa kita, sekiranya mereka sudah tiada, bersedekahlah, hadiahkan pahala sedekah, pahala wakaf untuk mereka. Mudah-mudahan dengan itu akan memberikan manfaat, terutama daripada anak-anak yang soleh, anak-anak yang masih hidup ini. Pahala sedekah harta itu boleh sampai, pahala sedekah bacaan Al-Quran itu khilaf di kalangan ulama, tapi majoriti mengatakan boleh sampai pahala bacaan Al-Quran kepada anak-anak yang soleh, boleh sampai, kerana pahala itu adalah milik dia, di mana harta adalah milik dia. Maka jika dia ingin menyampaikannya sebagai hadiah, maka dengan izin Allah, Allah boleh menyampaikan. Dan kita yang masih ada anak-anak kecil ini, kita pesan, kita ajarkan anak-anak kita. Jadi kita hadiahkan
Kita niat, kita baca ni, hadiahkan pahala itu kepada atuk kita, nenek kita. Mudah-mudahan nanti mereka ajar pula cucunya. Cucu-cucu ni bila buat sedemikian, insya-Allah kita lah yang dapat. Qala al-ulama al-maut laysa bi'adamin mahd wala fana'in sarf, innama huwa inqita'u ta'alluq ar-ruh bil badan wa mufaraqatuhu wa haylulatin bainahuma. Para ulama telah berkata bahawa kematian itu bukanlah semata-mata kehilangan atau kemusnahan. Kita nak faham mati itu apa. Yang Nabi kata jangan mengharap kematian, jangan mengharap kematian. Mati itu apa sebenarnya? Jadi di sini Imam Qurtubi cuba menghuraikan kepada kita apa itu kematian. Jadi kematian ini bukanlah sekadar hilang daripada ada menjadi tiada. Dah tak ada dah, sipulan bin sipulan dah tak ada dah. Mak dah tak ada. Pukul 10.30 cakap dengan mak dalam telefon. Pukul 12 Abang Long telefon, mak dah tak ada. Contoh. Apa maksud tak ada? Jadi kematian itu bukan sekadar daripada ada kepada tiada, atau daripada wujud kepada musnah. Tidak. Tetapi kematian adalah suatu kejadian, terputusnya hubungan roh dengan jasad. Ia adalah suatu fenomena, suatu peristiwa, suatu kejadian. Inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Terputus, inqata'a, terpotong, terputus, terpisah hubungan di antara roh dengan jasad. Kita ni adalah roh, kita ini adalah arwah. Kita arwah, mendoakan kepada arwah tu maksudnya arwah yang telah meninggal dunia. Tapi bukan makna kita ni bukan arwah, kita ni arwah juga. Kita ni memang asalnya arwah kita ni. Kemudian diberikan jasad. Dalam keadaan pada masa itu kita ni belum ada knowledge lagi tentang kehidupan, dengan dimensi kehidupan yang kita nampak sekarang ni, dengan warna, dengan bunyi, dengan bau, dengan rasa yang sedap. Tak ada. Masa tu roh kita tu, roh semata-mata pada alam kita sendiri yang mengaku ada Tuhan saja. Kita dibina di dalam jasad ini mengambil masa yang panjang, 9 bulan sekurang-kurangnya dalam perut ibu, ataupun mungkin tak sampai 9 bulan, 7 bulan. Dalam proses itu kita diberikan afidah, diberikan hati, diberikan pendengaran, diberikan fuad, memiliki memori, memiliki pendengaran. Kita masih belum dapat merasa manis masam lagi. Keluar di dunia ini mula merasa susu ibu. Semua ini memberi kesan kepada roh. Roh itu mula tahu membezakan mana yang panas, mana yang sejuk. Kenapa bayi bila keluar dia menangis? Kenapa? Kerana bila keluar tu dia keluar daripada environment, daripada suasana yang selesa di dalam perut ibu, di dalam suasana kehangatan, di dalam uri yang selesa, yang hangat, yang mendakapnya selama 6. Keluar tu dia nangis. Jadi menurut doktor perubatan, kerana dia merasa sakit pada kulitnya, merasa pedih kulitnya itu, kali pertama terdedah kepada udara. Dia merasa kulitnya itu merasa sesuatu yang berbeza sekali pada diri dia. Sejuk, kadang keluar bayi itu biru terus. Jadi ini proses dia membentuk memori dia, membentuk perasaan dia, membentuk. Jadi ini adalah attachment, memperkukuhkan bondage, attachment di antara roh dengan jasad itu, membesar sehingga dia menjadi kanak-kanak, remaja, belia, menjadi dewasa, menjadi seorang yang matang, dapat merasa nikmat yang bermacam-macam. Sehingga dia merasa inilah sebenarnya dia, inilah kehidupan dia sebenarnya. Dia dah lupa dah kehidupan roh dia. Tempat yang dia akan kembali itu dah tak ada dah, tak ada gambaran. Lalu Allah datangkan para anbiya menceritakan tentang tempat kembali kau.
tentang realiti kehidupan kamu yang sebenar. Betapa dunia ini cubaan untuk kamu, supaya kamu kembali, kamu sedar, ya, dan kamu tidak leka atau tertipu dengan sandiwara di dunia. Kalau bagi rasuah pun tak mau rasuah. Tak mau. Ini bukan aku punya apa, it's not my type. Nak ambil rasuah, nak bagi rasuah, jangan harap. Contohnya tu, jadi dengan mengingati mati ni, insya-Allah faedahnya banyak. Terputusnya roh dengan badan, wa mufaraqatuhu wa hailulatin bainahuma, terpisahnya jiwa dari raga. Jiwa ini soul, ya, nafs. Raga ni jasad. Terpisah, pergantian keadaan. Hailulatin bainahuma, juga maksud hailulah ini wujudnya pemisahan di antara. Dah tak boleh lagi nak kembali. Ya, kita tak pernah mati lagi. Tapi orang yang pernah mati mungkin dia boleh menceritakan lah, ketika dia keluar daripada badannya itu, dia dah tak boleh nak undur balik lah. Tak boleh. Mungkin dia nampak badan dia, mungkin dia nampak jasad dia, dia nampak siapa yang dikeliling dia, tapi dia dah tak boleh kembali ke badan dia kerana pemisahan dia dan berubahnya keadaan, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, daripada satu dar, min darin ila dar, daripada satu rumah ke rumah yang lain. Dia keluar daripada rumah ni, harta yang dihimpunkan itu dia paksa keluar, no choice, terpaksa keluar. Wa huwa min a'zamil masaib, dan ialah merupakan salah satu daripada musibah yang paling hebat bagi seseorang manusia. Kita rasa ada musibah kan dalam hidup ni, tetapi kematian itu adalah musibah yang besar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa asabatkum musibatul maut. Fa asabatkum, Allah sendiri menyifatkan al-maut, kematian itu sebagai musibah, lalu dia ditimpa musibah kematian. Fal mautu huwal musibatul uzma wa raziyatul kubra, maka kematian itu adalah merupakan musibah dan malapetaka yang besar. Walaupun kematian itu suatu musibah yang besar, malapetaka, seorang sekali saja, kalau dia mati 2 kali, Allahu Akbar, tentu kehidupan yang keduanya itu berbeza, kerana dia dah dapat merasa kematian. Kalau dia hidupkan kembali, rasanya dia dah tak fikir lagi dah nak membuang masa dengan dunia ni. Dia dah rasa kematian tu macam mana, ya? Jadi Allah nak advancekan kita. Allah bagi contoh gambaran rasa kematian, supaya kamu ni boleh balance, kamu boleh seimbangkan antara kehidupan, segala yang ada, dan cabaran kematian, fitnah kematian, dan matlamat selepas kematian, supaya kamu seimbang. Akan tetapi ada suatu malapetaka yang lebih besar daripada itu. Apakah dia? Malapetaka yang lebih besar daripada kematian itu ialah, menurut para ulama, ialah lupa kepada kematian. Wa a'zamu minhu al-ghaflatu anhu wal i'radu an dhikr wa qillatu at-tafkir fihi. Musibah yang lebih besar daripada kematian itu sendiri ialah lupa kematian. Tidak mahu mengingat. Orang bagi peringatan pun dia tak mahu. Cakap benda lain lah, kau ni kan. Dia takut cakap mati. Dia rasa seram sejuk, tak ada benda lain yang nak cakap. Sedangkan kita disuruh mengingati kematian, dia lari. Orang suruh ingat kematian, dia lari daripada itu. Wa qillatut tafakkuri fih, dan sedikit mengingatinya. Kalau ingat pun sikit-sikit. Kalau ada sanak saudara yang meninggal dunia, ada sembahyang jenazah, baru dia ingat sikit kemana, lepas tu dia lupa. Dia tidak mahu bertafakur, merenung, membayangkan diri dia, bagaimana rasanya dimandikan. Ya Allah, orang pegang aku, orang curahkan air ke badan aku, aku tak boleh. Macam mana kalau air itu sejuk? Macam mana kalau meninggal dunia tengah-tengah hari,
orang buka pipe, air yang pertama keluar tu air panas, macam mana? Orang bayangkan. Aku tak boleh nak cakap, oi panas oi. Boleh. Aku terpaksa terima air panas. Macam mana orang akan picit perut aku untuk mengeluarkan najis-najis dalam perut, dalam usus? Ya Allah, bagaimana keadaan aku pada ketika itu? Aku rahmat Allah saja aku harap. Ini orang yang berfikir tentang kematian. Tetapi ada orang yang ditimpa musibah yang langsung tak mau peduli perihal kematian. Dan musibah juga tarkul amalu lahu. Tarkul amali lahu, yakni meninggalkan usaha-usaha sebagai persiapan untuk kematian. Para ulama selalu berpesan, sebaik-baik persiapan bagi kamu ialah persiapan untuk kematian. Ini orang yang cerdik, orang yang memiliki daya keupayaan yang advance, yang maju, yang bertamadun, yang hebat, yang bijaksana, ialah yang mempersiapkan dirinya untuk hari kematian. Sebab itu kita tengok ada orang-orang yang baik-baik ni kadang-kadang Allah bantu dia, Allah berikan petunjuk pada dia untuk dia mempersiapkan diri kepada kematian. Dia tiba-tiba dia bayar semua hutang ni, settle hutang-hutang dengan manusia. Tiba-tiba dia maafkan semua orang, dia jumpa semua orang dengan keadaan penuh kegembiraan, penuh keceriaan. Orang menjadi lapang dada pada dia. Dan orang jadi tiba-tiba lepas dah tak ada dah, baru orang fikir balik, patutlah hari tu dia telefon aku, patutlah hari tu dia datang jumpa aku, patutlah hari tu dia, aku nampak dia gembira je. Ada orang kematian tiba-tiba seminggu 2 minggu sebelum kematian tu dia pergi tempah kain putih, pergi tempah cadar putih, pergi beli keperluan-keperluan. Ada satu orang ustazah yang saya kenal, dia tempah baju, tempah seorang guru lah, seorang guru yang dikenali lah, Ustazah Fauziah Sani ini, mungkin ada yang kenal lah. 2 minggu sebelum kematian dia pergi tempah kain cadar dia. Pada hari kematian dia, tukang jahit ni bawa kain cadar yang ditempah ni. Dia pun tak sangka ustazah meninggal dunia. Dia ustazah tempah ni, pagi tadi baru saya jahit, terus saya hantar terus guna. Dan kemudian pada hari meninggal itu, anak-anak murid dia memang nak datang rumah dia pun untuk program pengurusan jenazah. Memang jadual dah usrah dia pada pagi itu program pengurusan jenazah. Rupanya dialah jenazah. Jadi semua bahan-bahan untuk kursus dah siap lah. Jenazah pun dah siap, jenazah yang betul. Nampak bagaimana Allah mempersiapkan hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul dipersiapkan. Sesungguhnya dalam kematian itu sendiri terdapat pelajaran bagi orang yang mahu berfikir dan mengambil sebagai pengajaran. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Salam bin Aslam, Nabi SAW bersabda, seandainya binatang itu tahu akan kematian seperti yang kamu ketahui, nescaya kamu tidak akan makan binatang yang gemuk daripadanya. Hadis ini walaupun hadis yang lemah, tetapi ada pengajaran di dalam. Ya, tidak ada halangan ataupun larangan untuk kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, walaupun lemah dari segi periwayatannya menurut Ad-Darul Qutni, lemah, tetapi kita boleh baca. Dan kalau ada manfaat, kita boleh manfaatkan untuk menambahkan ketakwaan kita. Nabi SAW bersabda, sekiranya binatang itu tahu akan kematian yang kamu seperti yang kamu ketahui, nescaya kamu tak dapat nak bunuh dia, tak dapat nak makan dia tu. Nampak kalau kita sembelih lembu korban kan, lembu tu relax kan, dia lawan sikit-sikit lah, buat syarat je lah lawan kan, dapat tumbang. Kalaulah dia tahu kematian itu, apa sebenarnya kematian itu, susahnya kematian itu, kamu jangan haraplah kamu nak boleh nak tumbangkan dia. Dia akan lawan kamu, dia akan struggle dia, kamu tak akan dapat nak tumbangkan dia. Apatah lagi yang gemuk-gemuk gitu, susah. Kalau yang kurus-kurus boleh lah, yang gemuk tu jangan harap, dia akan lari tak sempat kamu
kalaulah dia tahu kematian. Wa yurwa anna a'rabiyan kana yasiru ala jamalin lahu fa kharra al-jamalu maitan. Diriwayatkan seorang Arab Badui berjalan menunggang seekor unta, lalu dia turun daripada unta. Tiba-tiba untanya itu mati. Dia berjalan, dia naik unta tersebut, tiba-tiba fakharral jamalu maitan. Dia tak sempat turun lagi, tiba-tiba unta itu tengah jalan elok, tiba-tiba mati unta dia. Fakharra, jatuh mati. Lalu dia pun terpinga-pinga, apa? Dia turun daripada unta dia, lalu dia berjalan berpusing unta itu dan berfikir, malaka la taqum, kenapa engkau tak berdiri wahai unta? Mengapa engkau macam ni? Mengapa jatuh? Mengapa tidak berdiri? Hadi a'dha'uka kamilah, dalam keadaan kau ni sempurna tubuh badan kau ni, tak ada pun badan yang terputus, tak ada bulu yang terputus pun, semua organ semua sempurna, tapi kenapa engkau jatuh diam? Kenapa engkau tak bergerak lagi? Apa keadaan kau ni? Apa sebenarnya yang berlaku pada kau? Kenapa engkau, macam mana engkau sekarang ni berdiam? Apa yang menyebabkan engkau boleh hidup? Sebelum ni engkau boleh bergerak tu, apa puncanya? Kenapa tiba-tiba terdiam macam ni? Apa yang hilang daripada kamu ni? Dan apa yang menghalang kau bergerak? Jadi seorang Arab Badui pun diriwayatkan berkata demikian. Maknanya orang tu, walaupun dia orang kampung, orang dusun, orang kampung, tetapi dia tetap mempunyai daya pemikiran. Dia boleh fikir, kenapa sesuatu yang hidup elok tiba-tiba mati? Kemana perginya? Apa yang hilang? Apa yang berubah? Lalu dia pun meninggalkan bangkai untanya itu dalam keadaan takjub, dalam keadaan kehairanan. Sepatutnya kita juga mempunyai pemikiran untuk faham sebenarnya kita ni ke mana. Lepas kita mati, kita ke mana? Adakah tubuh badan itu yang mati atau kita yang mati? Sebenarnya elok kita fahami bahawa kalau mati itu maknanya kita meninggalkan jasad. Meninggal dunia. Kenapa sebut meninggal? Meninggal dunia. Siapa yang meninggalkan dunia? Jasad dia tak meninggalkan dunia. Jasad ni di dunia ini. Yang meninggal ke apa? Meninggal. Dia lah yang meninggal. Dia tu siapa? Dia tu roh. Jadi kalau kita meninggal, kita meninggalkan jasad. Jasad tu di dunia ni. Kita meninggalkan jasad dan dunia jasad. Kita bergerak ke dunia roh. Dunia yang selama ini kita terdedah sikit sebanyak. Kadang-kadang kita tidur. Masa kita tidur tu kita dah terdedah. Kita dapat melihat dunia roh. Suasana dia kadang jasad kita tak bergerak, tapi kita tu dapat melihat macam-macam dalam dunia roh. Jadi sekarang bukan setakat kita melihat, tapi kita memang masuk, berpindah ke dunia roh. Dan peristiwa ini disebut kematian yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Sebelum kita berakhir, kita lihat ini yang terakhir ya. Warwa Tirmizil Hakim Abu Abdullah haddatsana Qutaibah bin Sa'ad Majishun qal Muhammad ibn al-Munkadir qal مات ابن لآدم فقال يا حواء إنه قد مات ابنك قالت وما الموت قال لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يقعد فرنت وقال آدم عليك الرنة وعلى بناتك أنا وبني منها براء. Ini suatu insiden, suatu senario yang berlaku ketika Nabi Adam alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Adam alaihissalam ini bapa kepada sekalian manusia. Isterinya Hawa, ketika awal-awal kehidupan ini, mereka belum tahu lagi fenomena kematian itu. Turun ke dunia ni belum ada lagi peristiwa kematian. Tiba-tiba meninggallah salah seorang anak pada Nabi Adam ni. Lalu Nabi Adam pun beritahu kepada isterinya Hawa, wahai Hawa, qad mata ibnuk, telah matilah salah seorang anak lelaki kamu. Lalu Hawa pun kehairanan, mati, apa benda mati?
Apakah itu kematian? Lalu Nabi Adam pun menjelaskan, kematian ini dia tidak lagi makan, tidak lagi minum, tidak lagi berdiri, tidak juga duduk. Lalu menangislah Sayyidatina Hawa, menangis, sedih, dan barulah mereka memahami apakah itu kematian. Lalu Nabi Adam berkata, menangislah, merintihlah kamu wahai Hawa, dan juga anak-anak perempuan kamu, menangislah. Aku dan anak-anak lelaki kami tidak menangis. Maksudnya orang lelaki ni memang daripada zaman Nabi Adam lagi dia payah nak menangis. Jadi Hawa, ibu dan anak-anak perempuan menangislah. Itu senario kematian. Demikianlah bab yang pertama pada menceritakan tentang hukum larangan daripada meminta kematian ataupun berdoa mengharapkan kematian apabila ditimpa musibah. Pada fasal-fasal seterusnya, setelah bab fasal, pada fasal-fasal seterusnya kita akan melihat penjelasan-penjelasan lanjut. Adakah di sana terdapat keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang itu memohon kematian? Contohnya Sayyidatina Maryam pernah memohon, Sayyidatina Maryam kata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Bukankah lebih baik aku kalau sekiranya aku mati sebelum jadi keadaan ini, dan aku ni dilupakan. Maksudnya keadaan dia terfitnah, dalam keadaan dia itu berhadapan musibah yang sangat berat kepada maruah dia, kepada agamanya, kepada keadaan kehidupannya itu. Dia seolah-olah terlontar perkataan ini. Jadi ulama menghuraikan. Begitu juga Nabi Isa AS telah mendapat nikmat, mendapat mukjizat kenabian dan sebagainya. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang muslim dan pertemukanlah aku dengan orang yang soleh. Jadi dihuraikan nanti bagaimanakah cara untuk kita memahami keadaan doa-doa seperti ini dalam konteks larangan daripada mohon kematian. Yang penting kematian ini adalah sebahagian daripada fenomena kehidupan. Ia adalah bahagian yang tidak terpisah daripada realiti kewujudan. Ia bukanlah kehilangan, bukanlah ketiadaan, tetapi ia sebahagian daripada realiti kewujudan dan kehidupan, yang mana ia diciptakan sebagai lawan kepada kehidupan, maka berlakulah kematian. Tapi ia itu sebahagian daripada kewujudan. Orang yang mati itu dia wujud, jasad dia menjadi tanah, menjadi benda lain, tapi wujud menjadi tulang, menjadi belulang, dan dia akan dihidupkan balik. Tulang tongking itu nantilah yang akan menjadi benih apabila bumi ini ditukar. Tubaddalul ardu ghairul ard. Bumi ini ditukar, keadaan bumi ini berubah menjadi satu bumi yang lain. Jadi macam Marikh ke jadi macam Zuhal ke lah permukaan bumi akibat peristiwa kiamat tu, tulang itu masih ada di bumi ni, dia tak keluar. Dan mahsyar itu di bumi. Di bumi itu menjadi mahsyar, dihimpunkan tulang-tulang ini di satu longgokkan di satu padang mahsyar. Allah turunkan hujan yang pekat, turun hujan sehinggalah benih-benih tulang ni tumbuh seperti sayuran. Dia terbentuk balik. Kalau kita tengok benih yang kering kontang tu ditaburkan, benih jagung, benih pantap, boleh hidup kan? Begitulah jasad manusia ni ditumbuhkan balik seperti sayur, tumbuhkan balik seperti tumbuhan. Dan setelah sempurna balik tubuh badannya itu, maka roh pun ditiupkan dan dia hidup. Jadi itu adalah realiti kematian yang dibangkitkan. Semua itu sebahagian kehidupan. Janganlah kita leka dengan kehidupan dunia ini semata-mata. Dan wawasan kita, wawasan akhirat, wawasan yang abadi. Adakah seorang itu mati hanya sekali? Yes, mati hanya sekali. Tetapi hidup bukan sekali, hidup 2 kali. Jangan kena tipu. Mati hanya sekali, betul. Kalau orang kata hidup hanya sekali, enjoy, ini dah kena tipu kan? Hidup 2 kali. Bahkan sebenarnya kalau para syuhada itu dia tidak mati pun, hidup di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada kitab yang masya-Allah itu hebat dalam menghimpunkan hadis-hadis, ayat-ayat Allah
begitu menusuk hati kita untuk kita melakukan perubahan dalam hidup kita, insya-Allah. Selamat meneruskan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita mampu lakukan dalam kehidupan ini. Dan sedaya upaya kita usahakan, sedaya segala peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah tu kita penuhi. Jangan kita lepaskan. Kerana detik kita dipanggil itu adalah sangat hampir dan boleh berlaku pada bila-bila masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله